A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kita sama-sama untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita, yang akan meningkatkan darjat kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala menaikkan ataupun meninggikan darjat seseorang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa darjat. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan belajar satu hadis yang berkaitan dengan amalan utama seorang muslim. Seperti yang kita tahu, kita dah ulang beberapa kali hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan amalan utama. Tapi kita ulang tu supaya apa? Supaya peringatan untuk diri kita. Peringatan untuk diri kita. Fazakir tanfa'ul mu'minin. Ya, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingat mengingatilah. Sesungguhnya ingat mengingati itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Okey. Kita tengok sama-sama muka surat 7. Ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang cara-cara ataupun amalan yang utama seorang muslim. Yang gambar pertama tu gambar mak ayah, tu cara bakti kepada ibu bapa. Gambar yang kedua, seorang yang tengah sedang solat. Okay, gambar ni menunjukkan bahawa ada dua perkara yang menjadi amalan utama seorang muslim, iaitu berbakti kepada ibu bapa dan solat. Kita akan tengok sama-sama hadis Nabi SAW tentang dua amalan tersebut. Sebelum kita baca hadis, hendaklah kita selawat atas Nabi SAW, dan kita kena hadirkan diri kita seolah-olah Nabi SAW sedang berkata kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mendatangkan fokus kita dan mendatangkan kehormatan kita kepada hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalul a'mali awil amali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, amalan-amalan yang paling utama ialah solat pada waktunya dan berbakti kepada ibu bapa. Dua amalan yang tersangat penting dan tersangat utama, iaitu solat dan berbakti kepada ibu bapa. Okey. Solat adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Solat tu adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaga solat, maka dia telah mendirikan mendirikan agama. Dan siapa yang tidak menjaga solat, maka dia telah meruntuhkan agama. Tu hadis Nabi. Jadi kita kena jaga solat. Sebab apa? Salah satunya adalah sebab solat adalah amalan yang sangat-sangat penting.
Sebab di akhirat nanti kan Nabi SAW sebut pada hari akhirat maka amalan yang pertama akan dinilai adalah solat. Maka kalau solat kita betul, insya-Allah kita akan lepas. Kita akan tengok amalan-amalan lain pula. Tapi kalau solat tak betul, maka dekat situ dah habis, dah fail. Jadi kita kena perbaiki solat. Jangan kita buat main-main. Jangan kita lalaikan solat. Jangan kita solat di akhir waktu. Solat kita dalam keadaan tidak khusyuk. Itu dalam ayat Quran Allah SWT sebut allazina hum fi solatihim sahun, allazina hum fi solatihim sahun, wallazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un, fawailul lil musallin allazina hum fi solatihim sahun. Maka celakalah orang yang solat, allazina hum fi solatihim sahun, yang lalai dalam solat mereka. Jadi kita jangan jadi orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena perbaiki solat. Dan yang kedua adalah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Jangan pernah kita derhaka pada ibu bapa. Jangan pernah sekali-kali pun. Sebab apa? Dosa kepada ibu bapa adalah sangat besar, adalah dosa yang sangat-sangat besar. Sampaikan apa? Antara dosa yang Allah SWT akan percepatkan adalah dosa kepada ibu bapa. Dosa derhaka kepada ibu bapa. Sebab apa? Dosa dia sangat besar. Sampaikan Allah SWT bagi sedikit dulu dekat dunia. Sebab apa? Nak meringankan azab dia dekat hari akhirat. Jadi kita jangan kita derhaka kepada ibu bapa. Allah SWT kata apa? Wala taqul lahum uffin. Jangan kita mengatakan sekalipun. Jangan kita mengatakan sekalipun. Atau jangan kita melawan cakap ibu bapa kita. Kalau mak ayah kita suruh, kita terus buat. Jangan kita berdalih. Penatlah jangan. Sebab apa? Kalau kita jaga mak ayah kita, insya-Allah Allah SWT jaga kita. Allah SWT jaga kita. Jaga rezeki kita, jaga kehidupan kita. InsyaAllah kehidupan kita akan jadi mudah. Tapi kalau kita derhaka pada ibu bapa kita, kehidupan kita akan jadi susah. Maka Allah SWT akan susahkan kita. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Tu. Kan? Jadi kalau kita nak masuk syurga, kita kena taat pada ibu bapa kita. InsyaAllah. Itu kunci masuk syurga. Salah satu kunci dia taat kepada ibu bapa. InsyaAllah Allah SWT akan mudahkan urusan kita dan Allah SWT akan masukkan kita ke dalam syurga Allah SWT. Okey. Tengok Ustaz sebelah. Seorang anak murid bertanyakan kepada guru dia, Ustaz, boleh Ustaz huraikan hadis ini? Boleh. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang dua amalan yang penting bagi seseorang Muslim. Dua amalan tersebut ialah solat di awal waktu dan berbakti kepada ibu bapa. Tadi Ustaz dah terangkan. Okey, saya selalu melakukan kedua-duanya Ustaz. Bagus, kerana kedua-dua amalan ini sangat disukai Allah dan Rasul. Okey, terus. Okey, kelebihan solat di awal waktu. Disenaraikan ada 4. Tapi bukan 4 ni saja. Bukan 4 ni saja. Banyak lagi. Terlalu banyak kelebihan solat di awal waktu. Tapi senaraikan 4 saja supaya kamu boleh ingat. Okey, yang pertama, kita ni secara tak langsung kita boleh didik hati kita untuk menepati masa. Tetap tepat pada masa. Bukan orang yang memungkiri janji ataupun bukan orang yang tidak menepati masa. Okay, yang kedua, mudah memahami pelajaran. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan kita kecerdikan, kepandaian. Sebab apa? Kita melakukan amalan yang Allah SWT sangat sayang. Okey, yang ketiga, berakhlak mulia. Secara automatik bila kita solat di awal waktu, kita mengikut perintah Allah SWT. Dan itulah akhlak yang sangat-sangat mulia. Okey, yang keempat, disayangi Allah. Kita nak hidup Allah, kita nak Allah SWT sayang kita.
Nabi sayang kita, ibu bapa sayang kita, kawan-kawan sayang kita, kita buat perkara yang Allah SWT suruh dan kita tinggalkan perkara yang Allah SWT larang. Jadi insya-Allah kehidupan kita akan jadi bahagia. Okay, info. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan munkar. Jadi seseorang tu kalau dia nak perbetulkan sifat dia, perbetulkan perangai daripada buruk kepada baik, maka perbetulkan solat. Perbetulkan solat. Sebab solatlah punca segala-galanya. Kalau kita nak kehidupan kita baik, kehidupan kita tenang, kehidupan kita Allah SWT pemudahkan. Jadi kita perbetulkan solat, maka Allah SWT akan betulkan kehidupan kita. Tapi kalau solat kita tak diperbetulkan, maka kehidupan kita akan jadi ucap kaca, akan hancur, akan tidak tenang. Okay. Terus tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Okay, ada dua, semasa masih hidup dan setelah meninggal dunia. Menggembirakan hati. Kita, mak ayah kita sentiasa menggembirakan hati. Tak kisahlah kita cerita apa-apa ke, kita gembirakan hati dia. Kita tolong mak ayah kita, tolong mak ayah, tolong mak masak kan. Tolong ayah pergi beli, pergi kedai kan. Macam-macam kita boleh menggembirakan hati kita, hati mak ayah kita. Jangan susahkan hati mak ayah kita. Kan. Mak ayah suruh solat. Jangan kita nantilah dulu dan lalas tinggal solat. Maka akan sedihlah mak ayah kita kan. Okay, yang kedua, taat dan patuh. Yang ketiga, menjaga kebajikan. Menjaga kebajikan, kebaikan lah. Menjaga kebaikan. Mana kalau mak ayah kita susah, kita tolong. Mak ayah kita penat, kita tanya. Kita nak buat air untuk mak ayah kita ke, ataupun kita nak urut badan ke, macam-macam kita boleh tolong. Kita jaga kebajikan. Kalau mak ayah kita, kalau kita dah besar nanti, mak ayah kita dah tua, tak ada siapa yang boleh, apa orang cakap tu, tidak ada sumber pendapatan, maka kita kena tolong. Nafkah tu jatuh pada kita balik. Nafkah tu pada masa kita kecil, kita tak mampu untuk bekerja, maka nafkah tu dibebani kepada ayah kita. Tapi bila ayah kita dah tua, dah tak mampu untuk bekerja, maka beban nafkah tu berbalik kepada kita balik. Tu hukum fiqah. Jadi nafkah tu bukan setakat mak ayah je, kita pun kena bagi nafkah pada mak ayah. Tapi tengoklah, kalau kita dah mampu, kita tanggungjawab nafkah tu berbalik. Dia terbalik balik. Terbalas. Okey. Yang kat bawah tu, setelah meninggal dunia, memohon keampunan. Okey, memohon keampunan ni dengar elok-elok. Bukan setakat setelah meninggal dunia je. Memohon keampunan ni masa masa mak ayah kita hidup pun kita kena memohon keampunan. Dan kita kena banyak melakukan amal soleh. Sebab apa? Setiap amal yang kita lakukan, maka mak ayah kita akan dapat. Secara automatik akan dapat, walaupun kita tak mendoakan. Melakukan amal soleh, nampak? Melakukan amal soleh. Dalam hadis Nabi, apabila anak Adam meninggalkan dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Salah satu dia adalah anak yang soleh. Anak yang soleh tu walaupun tak mendoakan ibu bapa dia tetap dapat. Okey, menghubungkan silaturahim dengan sahabat dan saudara maranya. Kenalan-kenalan ayah kita, adik-beradik ayah, adik-beradik mak. Kita kena ibarat mereka semua macam mak ayah kita. Supaya apa? Supaya kalau mak ayah kita hidup, dia gembira tengok kita. Tengok kita berbaik-baik kepada kenalan-kenalan mereka.
Okey, info tu. Bila mati anak Adam, terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara. Tu Ustaz baru sebut tu. Kan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan ibu bapanya. Anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa ni, macam Ustaz cakap tadi, walaupun dia tidak berdoa, maka secara automatik mak ayah dia akan dapat. Mak ayah dia akan dapat walaupun tak berdoa. Tapi kita doakan supaya bertambah-tambah lagi pahala mak ayah kita, insya-Allah. Okey, baik. Okey, mari berdoa. Okey, ada 2 doa. Jadi hafal kedua-duanya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu doa untuk ibu bapa. Doa ni kita hafalkan dan kita amalkan setiap kali selepas solat. Setiap kali lepas solat mesti baca doa ni. Baca doa ni. Jadikan amalan. Jangan tunggu dah besar kan, dah tua baru nak baca. Jangan. Sekarang kita kena baca sampailah ke tua. Insya-Allah. Kan? Semoga mak ayah kita dapat memperoleh manfaat, memperoleh pahala di sisi Allah SWT. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua ibu bapa aku serta kasihanilah mereka seperti mereka mengasihani aku sejak kecil lagi. Tu yang ke bawah tu doa agar sentiasa mendirikan solat. Rabbi ja'alni uqimas solati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. InsyaAllah kita hafal doa, 2 doa ni, doa ibu bapa dan doa mendirikan solat. Supaya apa? Supaya kita dapat jadikan 2 doa tersebut sebagai amalan kita, insya-Allah. Okey, untuk kerja rumah kamu, hafal doa untuk ibu bapa dulu. Hafal doa satu dulu. Satu doa ni, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan setelah hafal tu, hafal dalam bahasa Arab je. Dalam bahasa Melayu tak apa. Dalam bahasa Arab sahaja. Lepas tu kalau dah hafal, hantar record kepada ustaz. Nanti ustaz akan tengok, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Setakat itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.